You're fired. I'm fired. I berhak, Pak. You tak boleh suka hati je nak buang I. Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Dendam Seorang Mentua episod 23 yang akan tayang malam ini. Malam itu, sebuah rumah mewah bercat putih berdiri megah di bawah cahaya malap lampu carport. Sebuah kereta hitam diparkir kemas di bawah kanopi kaca, mencipta gambaran kehidupan yang sempurna dari luar. Namun, di sebalik dinding-dinding kukuh berarsitektur moden itu, satu badai rumah tangga sedang bergelora hebat. Di dalam rumah, ketegangan antara Haris dan istrinya, Herlina, telah mencapai kemuncaknya. Nada penuh keputusasaan dan kemarahan yang dibakar oleh rasa cemburu daripada Herlina memecahkan kesunyian malam apabila dia mempersoalkan keputusan suaminya yang berkeras mahu pergi ke kota Kinabalu dalam keadaan yang sedang tegang. Haris, yang kelihatan letih namun bersikap defensif, cuba memalingkan wajah sambil menegaskan bahawa pemergiannya semata-mata atas urusan kerja, berusaha mengawal emosinya agar tidak meledak. Namun, penjelasan itu malah mencetuskan api yang lebih besar. Herlina melangkah ke hadapan menghalang suaminya dengan mata yang mula berkaca-kaca akibat luka di hati, lalu terus melemparkan tuduhan bahawa suaminya mempunyai agenda tersembunyi di belakangnya. Haris serta-merta terdiam dengan rahang yang menegang kerana harga dirinya terguris. Melihat suaminya membisu, Herlina sekali lagi menegaskan bantahannya dan melarang keras Haris pergi sebelum masalah rumah tangga mereka diselesaikan. Bagi Haris, pertengkaran ini sudah tidak mempunyai jalan penyelesaian yang sihat. Dengan dingin dan penuh ketegasan, dia memandang istrinya lalu menyatakan bahawa keputusannya sudah muktamad untuk tetap berangkat keesokan hari. Tanpa menunggu balasan lagi, Haris berpaling dan melangkah pantas menuju tangga, berniat meninggalkan konflik itu. Herlina yang tidak dapat menerima dirinya ditinggalkan begitu sahaja menjerit histeria memanggil nama suaminya, menegaskan bahawa urusan mereka masih belum selesai. Haris sempat menghentikan langkahnya di anak tangga dan menoleh ke belakang dengan pandangan dingin yang kosong sebelum akhirnya meneruskan langkah ke tingkat atas. Herlina hanya mampu berdiri kaku di tangga dengan nafas yang tercungap-cungap, memendam kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Di sudut lain rumah yang luas itu, di sebalik sebuah pintu yang tertutup, satu drama yang berbeza namun tidak kurang mendebarkan sedang berlaku. Sofia yang mengenakan kardigan rajut merah, melangkah keluar dari sebuah bilik dengan wajah pucat lesi, serta langkah yang longlai seolah-olah seluruh tenaganya telah habis. Dia bersandar pada dinding sambil memegang dadanya yang terasa berdebar. Berdekatan sebuah meja konsol kayu berkonsep klasik, Datuk Muzaffar menghampirinya dengan wajah penuh kebimbangan untuk memastikan keadaannya. Sofia cuba mengukir senyuman nipis bagi menyembunyikan rasa loya yang tiba-tiba menyerangnya sambil berbisik perlahan bahawa dia baik-baik sahaja. Namun selepas itu dia terbatuk kecil dan secara refleks menahan rasa mual dengan tangannya. Pening yang kuat dan rasa loya secara tiba-tiba itu bukanlah gejala penyakit biasa, sebaliknya tanda-tanda awal kehamilan yang masih menjadi rahasia besarnya. Namun, tubuh Sofia tidak mampu berkompromi dengan keadaannya. Pada detik berikutnya, pandangannya menjadi kabur dan keseimbangannya hilang, menyebabkan tubuhnya lemah lalu rebah ke belakang. Mujur, suaminya pantas menyambut tubuh Sofia sebelum menyentuh lantai. Datuk Muzaffar menjerit panik memanggil nama Sofia sambil mendakap tubuh yang sudah tidak sedarkan diri itu. Berusaha menyedarkannya di tengah-tengah kepanikan yang tiba-tiba melanda ruang yang sunyi tersebut. Keesokan harinya, konflik itu bukan sahaja tidak reda, malah merebak keluar rumah. Herlina, yang kini mengenakan gaun hitam berkolar putih yang elegan, datang ke kediaman Ibu Sofia, yaitu Puan Bimah. Puan Bimah yang memakai tudung bercorak bunga menyambutnya di hadapan pintu, tanpa menyangka ketegangan yang dibawa oleh menantu kepada anaknya itu. Herlina datang dengan satu tujuan, yaitu mencari suaminya dan bersemuka dengan mereka yang dianggap terlibat. Oleh itu dia terus bertanyakan keberadaan Haris dengan nada sinis yang dipaksa sopan.
Puan Bimah memandang Herlina dengan bingung dan sedikit tersinggung, lalu mempersoalkan mengapa wanita itu mencari Haris di rumahnya. Pertanyaan itu kembali menyemarakkan kemarahan Herlina, sehingga dia tidak lagi menyembunyikan perasaannya, lalu terus menuduh Sofia telah menggoda suaminya tanpa sebarang basa-basi. Mendengar tuduhan keji itu, Puan Bimah tetap berusaha bertenang, walaupun senyuman sinis nipis terukir di wajahnya karena sudah mengetahui perangai Herlina. Akhirnya dia menegaskan bahwa Haris tidak berada di situ. Herlina melangkah mendekat sambil mengangkat jari telunjuknya untuk memberikan amaran yang serius, mengingatkan agar Sofia tidak lagi mendekati suaminya, sebelum akhirnya berlalu meninggalkan Puan Bimah dengan aura permusuhan yang begitu pekat. Beberapa ketika kemudian, di sebuah ruang tamu yang sangat mewah dengan sofa bernuansa emas dan biru klasik, Sofia kelihatan sudah semakin pulih selepas berehat. Dia duduk bersama adik perempuannya, Tiara. Di hadapan mereka duduk Meor, seorang lelaki berbaju kuning yang memerhati mereka dengan pandangan serius, berhampiran set teko teh kaca yang telah tersedia, mewujudkan suasana yang terasa berat. Tiara membuka perbualan dengan mengingatkan kakaknya tentang bahaya yang sedang mengintai, sambil memberitahu bahwa Herlina baru sahaja datang ke rumah mereka. Sofia yang mengenakan pakaian hijau hanya menghela nafas panjang, memperlihatkan keletihan mental yang luar biasa akibat konflik yang tidak berkesudahan. Dia kemudian menyatakan bahwa dia enggan memikirkan tentang Herlina selagi wanita itu tidak mengganggu adiknya atau ibunya, demi menjaga ketenangan fikiran serta janin yang dikandungnya. Namun Meor tidak bersetuju dengan sikap pasif tersebut. Sebagai seorang lelaki yang memahami situasi itu, Meor memandang Sofia dengan wajah penuh peringatan agar dia terus berwaspada, kerana dia tahu benar bahawa kemarahan seorang wanita yang dibutakan oleh cemburu seperti Herlina mampu mendorong tindakan nekat yang tidak dijangka. Kemuncak segala kekacauan ini membawa Herlina ke sebuah pejabat yang sangat besar dan mewah milik REE Empire Worldwide, sebuah syarikat gergasi yang menguasai perniagaan keluarga. Di sebalik meja besar itu, duduk Datuk Muzaffar, bapa mentua Herlina yang mengenakan sut kemas. Herlina berdiri di hadapan meja kerja kayu yang besar sambil memandang Datuk Muzaffar dengan wajah tidak percaya selepas mendengar kata-kata yang bagaikan petir di siang hari terhadap kerjaya dan kedudukannya. Dengan suara yang bergetar menahan kejutan, Herlina mempertikaikan maksud kata-kata bapa mentuanya itu. Datuk Muzaffar memandang Herlina dengan renungan dingin dan berwibawa tanpa lagi sebarang rasa kekeluargaan atau toleransi terhadap kekacauan yang sering dilakukan oleh menantunya. Kemudian beliau menyatakan keputusan pemecatan itu secara ringkas, padat dan muktamad. Herlina melangkah ke belakang sambil memegang dadanya seolah-olah tidak percaya bahawa bapa mentuanya sendiri sanggup bertindak sejauh itu. Dia lalu membantah dengan suara yang meninggi dan histeria, menegaskan statusnya sebagai menantu yang mempunyai hak dan tidak boleh disingkirkan begitu sahaja. Namun, di hadapan kewibawaan Datuk Muzaffar yang tidak tergugat, Herlina akhirnya menyedari bahawa kedudukannya kini benar-benar musnah. Dia bukan sahaja kehilangan hati Haris, malah turut kehilangan perlindungan, pekerjaan dan kuasa dalam lingkungan REE Empire.